Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi pada kali ini untuk subjek pendidikan jasmani kesihatan tingkatan 4. Mari kita lihat apa yang kita akan belajar pada kali ini. Okey, unit 1. Pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, iaitu PIRS, kesihatan diri dan reproduktif. Standard pembelajaran. Mari kita lihat apa dia. Yang pertama, menyatakan maksud abstinan. Okey, apa dia? Nanti kita akan tahu. Kedua, menjelaskan kepentingan abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Yang ketiga, mengaplikasikan kemahiran abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Yang keempat, mengenal pasti cabaran mengamalkan abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Yang kelima, mengenal pasti situasi yang mendorong pada hubungan seks sebelum nikah. Yang keenam, menilai kesan seks sebelum nikah terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Yang terakhir, menjana idea cara untuk menangani hubungan seks sebelum nikah. Okey, pengenalan. Naluri tertarik kepada berlainan jantina merupakan lumrah dalam norma perkembangan kehidupan remaja. Perubahan penampilan kepada lebih bergaya dan menarik membuatkan remaja sering tertarik antara satu sama lain. Tingkah laku seksual remaja bermula pada umur yang berbeza berdasarkan nilai-nilai budaya dan sosial mereka. Pergaulan bebas berlandaskan nafsu boleh menjurus individu pada seks bebas. Remaja yang bersiko terhadap gejala ini kebiasaannya mempunyai teman lelaki ataupun boyfriend dan ataupun wanita ataupun girlfriend yang istimewa dan kurang minat terhadap pelajaran. Kemahiran menolak dan menghindar diri daripada terjerumus dalam perlakuan seks sebelum nikah perlu dipraktikkan oleh golongan remaja. Abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah perlu untuk menangani masalah hubungan seksual sebelum nikah kerana kesannya sangat mendalam terhadap diri sendiri, keluarga sendiri dan masyarakat umumnya. Abstinen. Okey, apa dia abstinen? Merupakan keupayaan menahan diri daripada melakukan hubungan seksual tanpa ikatan. Okey. Keupayaan menahan diri daripada melakukan perhubungan seksual tanpa ikatan. Maksud abstinen. Perlakuan ini bermaksud penolakan seseorang dengan yakin dan tegas mengatakan tidak terhadap tingkah laku seksual sebelum nikah. Abstinen perlu difahami dan diamalkan bagi mengelakkan berlakunya gejala seks bebas. Golongan remaja dalam kelompok persekitaran sosial yang terbuka perlu mempraktikkan nilai abstinen bagi menghindari tingkah laku seksual sebelum nikah. Okey, tingkah laku seksual sebelum nikah membawa kesan negatif terhadap pelakunya sama ada lelaki maupun perempuan. Kesan emosi yang amat mendalam sering menjadi terhadap remaja yang hamil luar nikah. Perubahan fizikal yang terjadi pada dirinya menyebabkan dia berasa malu. Kata-kata cacian dan penghinaan kerana melakukan perkara yang bertentangan dengan norma kehidupan dan norma agama terpaksa dihadapi oleh remaja tersebut. Terdapat kes lari dari rumah serta menggugurkan dan membuang bayi. Kemungkinan juga kesan daripada tindakan ini akan membawa kepada perbuatan bunuh diri. Okey. Pengetahuan abstinen yang merupakan tuntutan agama dan susila kehidupan dapat menyelamatkan remaja daripada terjebak dengan gejala negatif serta mengelakkan nama baik keluarga tercemar. Abstinen bukan sahaja dapat mengelakkan daripada mencemarkan nama baik sendiri, malah dapat memelihara maruah keluarga. Abstinen terhadap tingkah laku seksual luar nikah juga penting bagi mengelakkan daripada melahirkan anak tidak sahtara. Kes sedemikian berlaku kerana pasangan atau individu terbabit cuba untuk menyembunyikan kelahiran. Kerumitan akan dihadapi oleh individu tersebut, terutamanya ketika terlibat dengan urusan rasmi kerana
kelahiran tidak didaftarkan. Okey. Kemahiran abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Kemahiran abstinen dapat mengelakkan pujuk rayu pasangan. Dapat mengelakkan pujuk rayu pasangan. Tidak mengira sama ada lelaki mahupun perempuan. Kemahiran dan amalan abstinen dapat menyelamatkan diri daripada ajakan dan muslihat pasangan tidak jujur yang hanya menginginkan hubungan seks. Okey, ini contoh. Contoh skrip dalam buku teks ada. Okey, lelaki dia memujuk si perempuan. Mula-mula puji cantik, kemudian cinta. Bila dah kata tak nak, dia ajak belanja minum, naik motor. Tengok apa kata perempuan tu. Dia menolak dengan baik. Okey, nak belanja minum boleh tapi di kawasan sekolah. Lepas tu lelaki tu dia buat sendiri je. Dia kata takut dengan sesuatu. Ya. Dia yakin dia sebut ya. Maknanya dia yakin menolak. Okey, ini yang perlu. Baca betul-betul skrip ni, jadikan panduan. Okey, dia berani. Perempuan ni dia berani menolak. Okey. Nampak tu? Kita perlu berani, yakin dan tegas mengatakan tidak kepada tingkah laku seksual sebelum nikah. Kemahiran abstinen dapat menyelamatkan remaja daripada menjejaskan reputasi diri dan keluarga. Cabaran mengamalkan abstinen, memang semua ada cabaran. Okey, ajaran agama dan norma dalam kehidupan manusia menolak perlakuan seks sebelum adanya ikatan perkahwinan. Namun, terdapat kekangan yang merupakan cabaran yang mengamalkan abstinen dalam pencegahan tingkah laku seksual sebelum nikah. Agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian, semuanya menolak seks sebelum nikah. Jadi kembalilah kepada agama untuk mengelakkannya berlaku. Yang pertama, mudah aja, pengaruh rakan. Remaja mudah terpengaruh dengan ajakan dan dorongan terutamanya perkara yang dianggap menyeronokkan. Ni, menyeronokkan. Mereka tidak memikirkan risiko yang bakal dihadapi seperti statutory rape. Ni gambarnya lah, contoh. Okey, pergi ke cyber-cyber, tengok video lucah dan sebagainya lah. Okey, yang kedua, pengaruh persekitaran. Persekitaran masyarakat yang terlalu terdedah dengan unsur-unsur kehidupan yang negatif menjadi penghalang kepada nilai yang sepatutnya. Contohnya apa? Kalau kita duduk di bandar-bandar besar, okey, memang orang-orang sekitar tak akan kisah kita jalan pegang tangan, kita jalan peluk-peluk. Kalau di luar negara lagi hebat, contohnya di USA. So kena hati-hati. Yang kedua, masalah dalam institusi kekeluargaan juga membawa kepada faktor terdedah dengan gejala seksualiti yang tidak sihat. Masalah keluarga. Okey, masalah keluarga memang satu benda yang berat. Tetapi kita sebagai manusia boleh berfikir, gunakan akal kita yang waras. Okey, jadi kena faham tu. Yang ketiga, kurang ajaran agama dan keimanan yang lemah tidak mampu menjadi perisai untuk menghalang perlakuan yang tidak baik. Agama kena belajar. Walau apa jua agama yang dianuti, sama je, tidak menggalakkan seksual sebelum nikah. Ni keadaan semasa lah, keadaan sekitar. Duduk di taman-taman, berpeluk-peluk, orang takkan tegur. Kalau di bandar-bandar besar. Kalau di kampung, insya-Allah ada orang tegur. Okey, yang ketiga, pengaruh internet dan media sosial. Kemudahan untuk mengakses laman web lucah dan tarikan seks cyber boleh mempengaruhi perlakuan remaja. Pengaruh tersebut membawa kepada kecenderungan untuk terlibat dengan fantasi seks yang berpunca daripada masalah psikologi dan gangguan emosi. Sekarang gadget dah ada di tangan. Laman web lucah bersepah-sepah. So elakkan tengok. Kalau boleh sendiri blok laman web tu. Okey? Inilah punca utama masalah seks bebas. Yang keempat, pengaruh luar kawalan.
meskipun ditolak namun dalam situasi tertentu seperti melibatkan perbezaan fizikal, pangkat dan kedudukan menyebabkan mangsa tidak mampu melawan. Unsur paksaan menghalang mangsa daripada melaksanakan abstinence. Contoh gambar ni, pekerja di pejabat lah, kerani dengan bos. Macam-macam lagi lah. Perbezaan fizikal, pangkat. So kena hati-hati di sini. Okey. Itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.